وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan pada muka surat 36 berdasarkan kitab Qatrul Ghaisiyah. Itulah pada katanya ke-8-nya. Kata Tuan Husin bin Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedelapan daripada 17 di pada perkara yang membantu kita daripada dunia makhluk nafsu syaitan. Yang mana empat ni lah penghalang kita daripada kita sampai perjalanan batin kita ni kepada Allah. Jadi kemah elok dibuat 17 ni maknanya tak perlu nak kena belajar dah apa ubat daripada nak lawan dunia. Dia tak buat asing. Ubat nak lawan nafsu, ubat nak lawan dunia, ubat nak lawan syaitan. Hak ni 17 ni dia gui sekali semua. Mana kalau ada 17 ni menjadi benteng, menjadi perisai daripada sehingga untuk kita enggang yang putus. Putus ni yakinlah tak bergoncang dah. Kemah kau jazamkan bahawasanya ketuhanan iaitu kayanya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah. Barangkali mungkin jatuh. Jazamkan bahawasanya ketuhanan, yakni makna ketuhanan. Tapi tak apa kalau tak boh. Ketuhanan itu kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya lain pada Allah kepada Allah. Jazamkan ketuhanan itu iaitu ketuhanan tu tertentu ia bagi Allah. Ketuhanan ni makna ketuhanan. Jadi kita tak ubah tak apa, kita takdir mudah dia panggil. Ketuhanan ni makna ketuhanan itu tertentu ia bagi Allah jua dan tiada ia makna ketuhanan itu, yakni ketuhanan itu bagi yang lain daripadanya Allah sekali-kali. Ni semua poin besar-besar ni. Bila kita yakin makna ketuhanan itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada yang lain, timbullah kebesaran dalam hati, kebesaran Allah. Pada masa tu dunia lari, nafsu lari, syaitan lari belakang.
segala yang mendinding, yang menghalang kita daripada sampai kepada Tuhan. Yang ni nak tahu makna ketuhanan ni, dia kena mengaji tauhid. Dia kena mengaji tauhid. Lepas tu ilmu ni dia kena mengaji belakang. Mengaji tasawuf tak mengaji tauhid tak jadi. Mengaji tauhid tak mengaji tasawuf tak jadi. Mengaji tauhid, mengaji tasawuf, fiqh tak mengaji tak jadi. Mengaji fiqh tak mengaji tasawuf tak jadi. Jadi dia kena mengaji belakang. Tu. Kita duk jadilah ni tak ada. Tak ada. Tauhid tak pernah ada, tasawuf tak pernah ada. Yang duk ada baca tauhid, hentam tauhid. Baca tasawuf, hentam tasawuf. Orang baca tasawuf, syarah beri elok tak, dia pergi perhuduh. Baca kitab Syafi'i, dia pergi perhuduh Syafi'i. Kitab spek Syafi'i. Apa dia makna ketuhanan? Itulah kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak yang lain kepada Allah. Istighna'uhu an kulli ma siwah, terkayanya Allah, tak berhajatnya Allah daripada barang yang lain. Waftikaru kullu ma adahu ilaih, dan berhajat yang lain kepada dia. Dia tak hajat pada yang lain berhajat dekat dia. Itu makna ketuhanan. Dia tak berhajat pada yang lain, itu dia panggil terkaya. Yang lain berhajat dekat dia, dia panggil iftikar. Ini dipanggil makna ketuhanan. Inilah makna ketuhanan. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Tu arti. Maknanya apa? Maknanya istighna'uhu an kulli ma siwah, waftikaru kullu ma adahu ilaih. Makna tiada Tuhan melainkan Allah, ini dipanggil makna mutabaqah. Dia ada satu makna iltizam. Iltizam di sebalik makna itu ada makna yang lain pula. Makna mutabaqah ni makna tepat-tepat, makna yang tepat. Dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Tuhan tak bajak yang lain dan yang lain bajak kat dia. Itu makna yang tepat. Dia panggil mutabaqah. Satu ni makna iltizam. Iltizam ni lazim daripada tu. Maka apa dia tu? Dia itulah istihqaqul ibadah. Yang berhak ibadat kepada dia. Tu. Yang berhak ibadat kepada dia. Maknanya berhak ibadat hanya kepada Allah saja. Istihqaqul ibadah. Yang kedua wajibul wujud, dia wajib ada. Tu. Dia wajib ada. Tu. Istihqaqul ibadah dan wajibul wujud, wajib ada. Tu. Ada lagi lah ulama tambah, tapi itu salah satu makna iltizam. Kaya Allah ini, tak berhajat Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Ini istighna dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah kepadanya Allah. Iaitu ketuhanan ni, kaya dan berkehendak yang lain ni. Dia dikehendaki oleh yang lain, tertentu ia bagi Allah juga, hanya Allah saja, yang lain tak. Dan tiada ia ketuhanan ni bagi yang lain daripadanya Allah, sekali-kali tak ada makna ketuhanan yang lain daripada Allah. Makna ketuhanan inilah yang menyebabkan kita panggil Allah tu Tuhan. Allah ni Tuhan sebab dia ada sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan? Istighna dan iftikar. Nak kena menjadi tauhid pula. Sifat istighna tu ada berapa? Sifat iftikar ada berapa? Kita mengaji sifat Tuhan ni 20. Hak 20 tu dipecah-pecah. Banyak lagi, cukup hak 20 tu sudah dipecah-pecah. Pecah mana? 11 dengan 9. 9 duduk di istighna, 11 duduk di iftikar. 11 9 jadi apa? 20. Perbahasan tu kalau nak bahas kan bukan satu malam ni. Bukan satu malam, sebulan kena cerita.
Tu nak abang kata kita mengaji ni kena mengaji belakang. Tauhid pun kena mengaji samping mengaji tasawuf, mengaji tauhid. Ni jenuh kan nak cerita. Dan kemudian pula kenapa sifat-sifat yang 9 tu dia dipanggil sifat istighna, dan sifat hak sebelah lagi tu dipanggil sifat iftikar. Boleh tak hak sebelah tu iftikar tu pitak dekat istighna, dan sifat istighna pitak di iftikar? Tak boleh. Ulama bukan sedar-sedar nak letak dah. Tak boleh. Tak boleh guna nak cerita tak boleh malam ni. Dia kena mengaji asing. Tu. Mana boleh nak tahu semua. Mengaji satu malam, mengaji sebiji kitab nak tahu semua. Dia kena mengaji sungguh-sungguh. Kesembilannya daripada 17. Jadi bila kita yakin Allah Tuhan kita, Allah yang kaya, dia tak bahajak pada yang lain bahajak dekat dia, yang lain bahajak dekat dia, yang lain tu masuk semua segala benda. Manusia, jin, binatang, hantu, semualah. Malaikat, semua bahajak dekat dia. Termasuk syaitan, semualah. Jadi kenapa lagi kita nak takut pada benda-benda yang tu? Tu. Tak perlu kita takut dah. Tu. Dia kena masukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Nak masukkan kebesaran ni, dia kena tahu makna ketuhanan. Tu. Kesembilannya hendaklah engkau tentu akan Allah. Itulah yang disembah dengan sebenar. Nampak tak tu? Ini makna iltizam. Hak tadi makna mutabaqah. Makna mutabaqah yang bertepatan, yang tepat pada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, makna yang tepat betul-betul ialah tiada Tuhan melainkan Allah ni apa dia? Tuhan tu kaya dan tak bahajak pada yang lain. Dan makna iltizam yang lazim di sebalik daripada makna tu apa dia? Yang berhak dibuat ibadat tu yang dia kata tu. Hendaklah engkau tentu akan Allah, itulah yang disembah dengan sebenar. Dia beri al-mustahiqqu lil ibadah, al-istihqaq lil ibadah, yang berhak dibuat ibadat. Yang lain tak berhak dibuat ibadat. Dia buat ibadat apa, dia tak boleh nak buat apa. Tu. Dia tak boleh nak buat apa ibadat kat dia. Kita buat-buat dia, kemudian kita pergi sembah. Tu yang Nabi Ibrahim dimarah oleh pak dia tu. Tu. Ibrahim kata, pak ni buat Tuhan jual, pada pak sembah pula. Pak dia ligan dia. Tu. Pak tu ada dua makna lah. Kata setengahnya pak pak menakan, kata setengahnya pak dia betul. Pak dia ligan dia. Pak dia kata pak ni buat apa? Duk buat tok pekong, kemudian pergi sembah jual. Jual sembah pula. Buat sembah. Patutnya hak tok pekong tu sembah dia. Dah kita buat kan. Ni duk pergi sembah. Pak dia marah. Jadi Allah lah yang berhak dibuat ibadat. Dia yang berhak dibuat ibadat sekali, yang lain tu tak sah. Sebab tu Allah ni dia ada belakang sifat dia. Sebab tu Allah ni dia tak banyak di satu je. Dia yang beri mudarat, dia yang beri manfaat, dialah memberi kebaikan, dia memberi keburukan, dia yang bagi kaya, dia yang bagi miskin. Agama lain, dia ada dewa baik, dia ada dewa jahat. Dia ada dewa-dewa, dia ada Tuhan baik, dia ada Tuhan jahat. Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Allah ni dia satu-satu dia ya. Lah ni terbukti. Sebab tu dia Tuhan ni kalau buat reka, ada agama yang dia tahu bang Tuhan baik. Tuhan baik ni dia tahu bang. Baru ditunjuk di India. Satu lori dia tahu dewa baik. Dia berkata baik apa? Kenapa? Corona ni duk sakit ni. Kalau bagi baik kena bagi baik, tak bagi baik pituk dalam sungai. Tu. Dan Tuhan depa pula objek jirim tauk dalam sungai.
Sebab apa? Sebab mereka tentu ni dewa baik, ni dewa jahat. Allah dia yang buat baik, dia yang buat jahat. Hang nak kata apa? Kalau corona ni kenapa Tuhan tak tolong? Nak tolong buah hang cari pasal. Kenapa dia tolong? Dia ni minta doa dekat aku. Jadi semua baik jahat ni dah. Sebab tu kita jangan petikai Asma Husna. Ni ada golongan petikai Asma Husna. Asma Husna tu perlu teliti semula, perlu dikemas kini. Kan? Apa Tuhan An-Nafi', dia yang melipat, dia Ad-Dar, dia yang mudarat, dia memang. Kalau kata Tuhan ni dia An-Nafi' ataupun dia Ad-Dar, jadi orang salah pula. Ni Tuhan ni bagi mudarat apa ni corona ni. Jadi hak geng-geng hak geng ni marah kat dewa hak bagi mudarat. Dewa hak bagi mudarat betul sungai, dewa hak bagi empat betul sungai. Sebab apa? Corona ni tak habis-habis. Jadi Tuhan, dewa hak buat baik ni dia pituk dalam sungai. Apa? Buat apanya tak buang corona. Kemudian dewa hak baik pula pituk sungai juga. Sebab apa? Kenapa tak bagi baik? Jadi Allah ni dia yang bagi baik, An-Nafi'. Dialah yang beri mudarat, Ad-Dar. Kita nak kata apa? Betul, Allah dia bukan tipu. Ni nak tipu ada dewa banyak-banyak jenis pula. Dia satu dia aja. Kalau mudarat, hampir fikir sendiri dah sebab apa mudarat. Kalau manfaat, hampir fikir sendiri sebab apa manfaat. Pandai-pandailah kita usaha ikhtiar. Ni dak pituk Tuhan dia buat dalam sungai. Tuan-tuan dapat tak saya dapat? Tok dalam sungai. Sebab apa tak tolong-tolong? Corona ni duk bertambah, tak tolong-tolong. Kita ni umat Islam, corona bertambah, adalah tu apa hikmat Tuhan buat. Kalau kurang, alhamdulillah. Semua Tuhan belakang. Dan nak tok sungai tak boleh. Nak tok sungai buat Tuhan dia bukan objek, dia bukan jirim, dia bukan jisim. Tu. Inilah akibat bila Tuhan tu berobjek, tok dalam sungai. Nabi Ibrahim syarat dah dulu. Dia tak kapak kata besar, dia tahan. Dia ni yang buat dah. Bukan aku. Lalu dia pun tak percaya. Tahu pun tak percaya. Takkan dia buat pula, dia tak boleh buat apa-apa. Tahu pun tak boleh buat apa, semua buat apa. Itulah bila hati ni gelap, Tuhan hijab daripada nampak kebenaran, dia tak nampak tu. Nampak ini makna iltizam dia bagi. Tentukan Allah Tuhan dialah yang disembah dengan sebenarnya, tiada yang lain. Dia pergi al-istihqaq lil ibadah. Yang lain daripada Allah sekali-kali yang disembah dengan sebenar dalam langit bumi ini. Wajibul wujud istihqaq lil ibadah. Tu. Kesepuluhnya, hendaklah engkau tetap akan jazam engkau akan bahwasanya engkau dan sekalian makhluk ini hamba Allah Ta'ala. Kalau kau yakin kau hamba Allah, Allah akan tolong. Dan ikutan Rasulullah. Kita ni hamba Allah dan ikutan Rasulullah. Dan bukan mereka itu makhluk ini hamba bagi orang lain. Apa maksud? Kita makhluk Allah, syaitan makhluk Allah, iblis makhluk Allah, nafsu makhluk Allah belaka. Binatang-binatang makhluk Allah. Nak takut apa? Hamba Allah dan ikutan Rasulullah. Dan bukan mereka itu makhluk ini hamba bagi orang lain dan ikutan bagi orang lain sekali-kali. Kenapa? Kerana sekalian makhluk ini Allah yang mengadakan dia dan memerintah akan dia. Pada sekalian perkaranya tiada orang lain. Bukan orang lain. Semua sekalian perkara Tuhan buat. Semuanya hak makhluk Allah. Dan Allah ni dia takkan buat kalau dia tak tentu. Tuhan ni dia tak tentu kalau dia tak tahu. Jadi dia berengkeh. Hak Tuhan buat ni semua ada faedah, semua ada rahsia, semua ada hikmah. Kudrat ni, kudrat dia tak akan buat
Tu. Kalau iradat tak tentu. Iradat tak tentu kalau ilmu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala dia buat ni semua ada hikmah dan semua hak Tuhan tentu belaka. Tu. Kalau kita berhadapan dengan mudarat, kalau Tuhan tentu nak mudarat, kalau tak lah. Itu nak cerita asal. Usaha kena usaha. Tu. Hak Tuhan tentu belaka. Dia tu orang yang macam ni sampai tahap yakin ni, dia kan takut apa? Dia tak takut. Macam Nabi Muhammad SAW, dia tak takut apa? Dia tak takut. Perang, berapa kali perang. Tu. Bahkan Nabi Muhammad ni kalau apa-apa kejadian yang jadi, dia dulu yang pi. Kita ni suruh orang pi. Ada kisah cerita dalam Nurul Yakin. Kali tu pernah menjadi letupan yang besar, gedegum bunyi. Pakat keluar pakat tak berani masuk. Pakat nak tengok apa jadi. Lalas sekali Nabi keluar daripada bunyi tu. Nabi kata tak ada apa-apa. Dia keluar daripada bunyi tu. Kalau kita hoi pi cepat, pi tengok, disuruh orang pi. Tak, dia pi dulu. Nabi ni dia orang berani. Kalau tak berani, macam mana dia nak dakwah seorang-seorang, dakwah manusia kepada Islam di Mekah. Di Mekah tu dengan patung-patung berhala, tengok pun takut. Berhala yang duk keliling Kaabah tu tengok pun takut. Bukan jenis senyum, semua jenis ganas nak makan orang muka. Berhala tiap-tiap sekok-sekok tu, tiga ekor. Lepas tu sangsing zaman Nabi pula. Sangsing jenis bunuh orang, sangsing betul, bukan sangsing taik minyak. Kita ni sangsing taik minyak. Apa dia panggil sangsing taik minyak? Nama tu. Sangsing taik minyak. Ada kawan baru berani, ada senjata baru berani. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah bukan sangsing taik minyak, sangsing betul. Ni jenis bunuh orang ni. Tu. Tapi Nabi apa dia takut? Sayyidina Umar, kalau kita ngaji cerita Sayyidina Umar ni, berani Nabi berani lagi. Mau tak berani? Bukan Sayyidina Umar saja yang sangsing pada masa tu, Hamzah pun sangsing juga. Sebelum Islam ni, Khalid bin Al-Walid tu semua sangsing betul punya. Sangsing ni jenis cantah tekuk. Bukan jenis sangsing untuk sembang ni tak. Apa dia? Tego pal khata. Bunyi je tiger, tuan kering. Bunyi genah kami, lion tiger lah, apalah, black tiger. Moh. Tapi sebelum umat Islam, Nabi haram tak takut pun ada. Haram tak takut. Langsung tak takut. Hamzah, apa Hamzah? Pak mereka ada. Hamzah pun sansing juga. Jenis bunuh orang lah tak. Oh, ramai lagi. Tapi dia tak ada kisah. Buat apa? Dia hanya ada Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dia ada Allah, dia tak nak takut. Cuma kita yang duk dengar bunyi takut. Oh, macam ni. Dia tak ada takut apa. Dia hanya ada Allah. Zahir saja kita nampak, tapi hakikatnya tak. Sebab tu nak syarat jadi Nabi ni kena ada Allah lah. Hati dia betul-betul yakin dengan Allah. Kalau tidak, habis. Sayyidina Umar masuk Islam, Khalid Al-Walid masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Tu. Apa dia takut? Kalau kita takut tu, habis. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta setiap sesuatu. Bila semua ni ciptaan dia, Allah ni dia takkan cipta kalau dia tak tentu. Hak dia tentu, hak dia mau. Dan dia takkan cipta kalau dia tak tahu. Hak dia tahu dah, semua siap. Semua dah tersusun siap dah. Di ilmu dia dan di pengetahuan dia dan di kehendak dia. Tu. Baju tengok ulama-ulama dulu main yang rimau itu, yang rimau jadi jinak dengan mereka ya. Tu. Rimau jinak dengan dia tak takut. 'Wa 'alal 'arshi 'ala. 'Ala' 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 'ala. 'Ala'
Kesepuluhnya, hendaklah engkau tetap akan jazam. Oh, baca dah no. Kesebelasnya, jangan engkau minta apa-apa dan jangan engkau harap apa-apa kepada orang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan harap apa-apa dekat lain daripada Allah. Sebab apa? Kita takut Allah ni zarhum fi khawdihim yal'abun. Ayat ni selalu saya duk bawa. Kita cukup pegang semua ayat ni. Kalau kita pegang dengan Allah sungguh, insya-Allah. Tu. Pegang ni Allah, dia bergantung ni Allah. Kalau kita bergantung dengan yang lain, zarhum fi khawdihim, Allah biarkan dia dengan benda tu. Hang usahalah penat lelah hang. Kalau jadi, tak jadi, tak jadilah. Kalau tak jadi pun bukan di bawah inayah, di bawah Allah dah. Jadi benda tu mungkin tak berkat, mungkin benda tu tak berkekalan. Tu. Sebab tu jangan minta dekat lain. Bila kita minta dekat lain, Allah Ta'ala akan kata zarhum fi khawdihim. Ambillah hang, pilah dengan depa. Pilah dengan depa. Tak sedar ikut aku. Tak sedar pegang aku. Kalau bila Tuhan kata macam tu, tu habis itu. Lepas tu apa-apa pun biar kita nampak Allah semua. La haula wala quwata illa billah. Jangan engkau minta apa-apa dan jangan kau harap apa-apa kepada orang lain daripada Allah Ta'ala. Disebut orang lain tu bukan orang kepada yang lain daripada Allah. Tapi jenis kitab dulu disebut orang. Tuhan pun dia kata orang. Bukan dia kata orang macam kita ni. Macam sini. Jangan duk harap pada orang lain, jangan harap kepada yang lain. Yang lain ni sama ada orang ataupun jin ataupun syaitan, manusia, benda ni iblis, binatang, itu masuk yang lain daripada Allah. Minta dekat Allah. Kedua belasnya, jangan engkau takut akan seseorang yang lain daripada Allah sekali-kali. Dia kalau kita himpun betul-betul, dia tak jadi 17, dia jadi sikitnya. Semua ni lebih kurangnya. Kalau kita yakin dengan Allah ataupun kita yakin dengan makna ketuhanan, hak tadi kita baca tadi, habis semua masuk. Tak takut, tak minta, tak apa lagi semua dah. Sini disebut dengan detail lah. Kedua belasnya, jangan engkau takut akan seseorang yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Dan jangan ikut akan amalan orang yang lain daripada Rasulullah sekali-kali. Amalan orang yang lain ni saya duduk faham pula. Jangan ikut Tok Guru. Tok Guru tu hak Rasulullah lah. Tu. Amalan yang betul ni amalan yang bukan daripada ajaran Islam. Itu mana amalan yang lain daripada Rasulullah. Kalau ajaran tu menyimpang daripada Quran dan hadis, itu bukan dia. Bukan dia. Menyimpang daripada hak Rasul, itu bukan dia. Walaupun hak Islam sendiri ada pokok ajaran sesat lah. Tapi kebanyakannya hak bukan hak Islam lah. Apa-apa pun dia mesti rujuk kepada Quran dan hadis. Tu. Sama ada tarikat atau yang lainnya, walaupun sama ada tarikat sekalipun, dia mesti jangan dia terkeluar daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis ni bukan secara sahih, secara sarih. Kadang-kadang dengan jalan terang, kadang-kadang dengan jalan tersembunyi. Dengan jalan mafhum, kadang-kadang dengan jalan mantuk. Orang dah ni, dia nak ikut Quran dan hadis ni dengan jalan mantuk. Bertutur betul-betul. Nabi sebut, dia pegang hak tu. Hak Nabi tak sebut, walaupun Nabi tak sebut dengan secara mantuk, tapi tu sebut dengan jalan mafhum, hak tu dia tak pegang. Kita tu guru duk pegang, sebanyakkan dengan jalan mafhum, hak mantuk tu tak apalah, pakat faham belaka. Buka kitab hadis je lah. Hak mafhum ni,
Contohnya kita baca Quran, kita makan ucap bismillah. Nabi bukan suruh kita baca bismillah. Kalau nak kira lah, hadis mana Nabi suruh baca bismillah? Kita ni disuruh baca bismillah. Nabi kata setiap urusan yang tak dimulai, yang berkait dengan agama, yang tak dimulai dengan bismillah, terputus ekong. Dah Nabi kata putus ekong. Jadi secara mantuk, secara tuturannya, tak ada Nabi suruh baca bismillah. Tapi mafhum daripada Nabi kata setiap perkara yang tak mula dengan bismillah tak ada berkat, mafhumnya kita ni disuruh baca bismillah. Mafhum pula ada dua, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Tu nak cerita tu jenuh nak cerita dia usupik. Popok ni dia bukan mengaji hak ni. Dia tak mengaji. Tu. Dia pergi mengaji kok ulang tu, dia tak mengaji dah tu. Dia mengaji nak ambil CJ, lepas tu habis. Dia tak faham mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Kita ni kalau ilmu tauhid, ilmu tasawuf, macam ilmu tasawuf ni semua daripada Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang bukan dengan jalan mantuk, dengan jalan tuturan betul-betul, dengan jalan mafhum. Dengan jalan mafhum. Lepas tu bila kita kata kembalilah pada Quran dan hadis, bukan bermakna kembali kepada hadis kita kena tengok Quran dan hadis secara zahir-zahir dah. Kembali mana? Kita kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama balik. Sebab ulama ni dia faham. Kadang-kadang dengan tuturan hadis tu, dengan mantuk hadis atau ayat tadi, kita tak boleh nak faham. Kadang-kadang menyebabkan kita jadi sesat. Tuturan hadis macam Tuhan kata yadullah fawqa aydihim. Kalau kita silap faham, kita kata Tuhan ada tangan. Ar-Rahman al-Asisawa. Tuturan hadis tu apa dia? Tuturan dia tu jelas-jelas mengatakan kita faham, kita lah duduk dan bersemayam. Bukan bermakna kembali kepada hadis. Kita kadang-kadang bila kata kembali kepada hadis, ni nak kena jadi pok-pok Wahabi kononnya. Kembali kepada hadis dah. Kembali kepada hadis ni makna Quran dan hadis dia luah. Bukan senang nak faham Quran dan hadis. Ada zoe hadis yang kita tak pakai pun. Pok ni hak tangan, dia nak pakai tangan. Tapi pakai nama tuwalu pasama wajullah, di mana kamu paling di situ Tuhan. Itu dia tak, hak tu dia paling pula, dia tak pegang pula tuturan hadis. Hak tu dia tak pakai mantuk. Dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Itu tuturan ayat itu zahir dah. Allah ni di mana-mana ada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Aku lebih dekat daripada orang tengkok. Maknanya kalau kita faham tutur hadis, tutur ayat, maknanya Tuhan ni duduk dekat tengkok. Dia pun tak pakai pula tu. Dia pergi pusing makna lain. Tapi bila dekat ayat, dia tak bagi pusing. Kita memang jenis pusing pun. Hak tak kena pusing, kita tak pusing. Hak kena pusing, kita pusing. Pusing tu pula bukan pusing saja-saja. Pusing ni dia panggil takwil. Tu. Dia panggil takwil. Paling maksud zahir ayat. Yang membawa kepada kita ni keliru. Itu. Itu yang dikata jangan ikut akan amalan orang yang lain daripada Rasulullah sekali-kali. Tu. Jangan ikut yang lain. Ikut hak Rasul abang. Kita yakin insya-Allah. Ikut hak Allah Taala abang. Ikut hak Rasulullah abang. Insya-Allah kita selamat. Kalau tak ikut hak jalan Rasul dan jalan Nabi, akan jadi sesat. Bila kita jadi sesat, kita ni sejalan dengan syaitan dan nafsu. Sebab apa? Nafsu dan syaitan mereka mendorong kepada kesesatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu mendorong kepada keburukan dan kejahatan. Sebab tu jadi kawan, elok dengan syaitan. Jadi panggil syaitan. Sebab apa? Kita tak ikut jalan Quran dan hadis. Itu kedua belah.
ke-13-nya, jangan engkau niat dan ingat dan angan. Dijaga tu angan tu. Jangan engkau niat dan ingat dan angan hendak berbuat zalim kepada satu makhluk Allah, kerana mereka itu hamba Allah, bukan hamba kau. Apa kena mengena? Apa kena mengena dengan dia ni jadi penghalang kita daripada dunia dan nafsu dan syaitan? Macam kita tak tahu. Jangan engkau niat dan ingat dan angan ataupun ram ni dia nak buat hendak berbuat zalim kepada satu makhluk Allah, kerana mereka itu hamba Allah dan bukan hamba kau. Lepas tu sesetengah orang tasawuf, dia tak akan buat apa, sehingga dia nak sembelih pun dia tak mau. Bukan tak boleh. Untuk tasawuf ni dia tak sembelih. Sebab apa? Dia pandang lembu, dia bukan macam kita pandang lembu. Tu payah. Sebab tu mereka takkan rosakkan pokok-pokok dan apa yang ada. Sebab apa? Sebab mereka tengok pokok bukan tengok pokok. Tu payah nak abang tu. Kita tengok pokok nampak pokok, mereka tengok pokok nampak lain. Ni macam mana mereka nak patahkan pokok, macam mana mereka nak sembelih lembu? Tu payah. Faham? Siapa faham tak? Sebab pokok ni dia pandang tumbuh, dia nampak cantik, nampak kecantikan Allah. Dia nampak perbuatan, dia nampak perbuatan Allah. Dia nampak kejadian, dia nampak kejadian Allah. Dia nampak apa, semua Allah. Sebab tu pokok ni dia tak ganggu makhluk-makhluk Allah. Walaupun sembelih tu bukan haram, memang sembelih memang bagi, tapi dia tak sembelih. Dia tengoklah. Sebab apa? Dia tak gamuk. Kita berhentilah dekat ke-14-nya. Sentiasa engkau berdiri dengan agama Allah, mengejar akan dia dan menolong akan dia akan agama. Berhenti dekat tu ke-14-nya. Tinggal lagi 3 lagi je. Jadi sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaat pada kita, dapat menambah pengetahuan, dan kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Allah, taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bi rahmatik وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.